terbang di awan burung dentayu, di atas papan batang jeram. Tampailah Tuhan kami merayu bersama ucapan kata prasasti. Hadirin yang mati sekalian, mari bersilakan yang berusaha Tuan Mokhtar bin Wahid, Timbalan Pengarah Sektor Pendidikan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan meluncurkan projek rintis bilik belajar dikuasai AI Powered Classroom. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengajar Majlis. Saya seram tadi itu bila dengar kata Melayu itu pakai itu. Jadi tuan-tuan, pertama kali saya nak kata apa? Lambat sikit sebab saya sikit kampung jamu tadi. Lepas tu bila nak cari jalan Melayu tadi pun mana dia sebut apa jalan aja lah. Kalau dah sampai dan saya program pada hari ini diberkati oleh rahmatullah dengan turunnya hujan sekitar datang. Tadi tuan-tuan dan juga yang berhenti anak-anak sebelum itu yang besar Tuan Ketua Sekretari Kampung Jamu, yang besar sahabat saya Encik Nurhan daripada SSP Perak, yang besar Tuan Gajuddin ada juga Tuan Ketua Kampung Masjid, Tuan Gajuddin bin Puan Ketua Sekretari Kampung Jamu, Encik Jamil Ma'arif Pembangunan Kota Perak, Encik Jamil dengan tiga apa. Kalau ada cerita ni saya tak tahu saya kenal muka dia. Ini rakan lama ni. Penyelaras program di Power Classroom memang orang yang tepat. Gunakan cungkit semua kepakaran itu gunakan. Yang saya Tuan Nur Sijah binti Mak Said, barisan bersama saya dari daripada saya sendiri, Tuan daripada Yusoni. Perlu ada ke? Perlu daripada Yusoni tak. Jadi call me few times. She message me. Barisan pegawai GPN Perak, barisan pegawai pilih dalam perkara sama, okey, daripada Yusoni, Keputusan Sekali, saya lupa ada dari City, barisan bertakdir yang Sekretari Kampung Jamu, guru-guru, dan yang paling penting sekali, anak-anak SMK Kampung Jamu. Ada dua sekolah lagi? SMK Kampung dan sorry, sekolah KI ada 3 sekolah lah dalam ni. Boleh saya tahu SMK Kampung Jamu? KI apa? KI apa ni plus smartphone ni? Tuan-tuan, kalau ada lelaki yang kat tuan ni boleh dari belakang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dan adik, saya bila sebut ke Perak ni, dia sebenarnya dekat di hati saya ni. 4 tahun saya berada di sini, waktu tu nama SSTP dipanggil PTPN, Bagian Tinggi Pendidikan di Perak. 4 tahun saya dipegang di sana. Rasanya sampai ke penghujung 2019 tu saya sempatlah pusing. Termasuklah SK Kampung Jamu. Yang ini mungkin saya lalu je tuan. SK Kampung Jamu saya pernah sampai. Dan alhamdulillah selepas beberapa tahun meninggalkan Perak ini, saya dapati terdapat peningkatan yang ketara dengan pertambahan program-program berkaitan dengan pendigitalan dan juga penghasilan bahan sumber. Dan alhamdulillah saya yakin dengan apa yang sedang kita laksanakan di peringkat kementerian, di peringkat JPN, peringkat daerah dan juga sekolah, saya yakin kita berada di landasan yang betul. Tetapi dengan bantuan dan kerjasama era daripada tuan-tuan dan puan, kami di peringkat bahagian kami boleh mencadang, kami boleh usahakan. Usaha tu macam-macam cara tu. Kita carikan sumber kewangan, kita carikan rakan-rakan strategik, kita carikan, kita sediakan guru-guru yang kompeten, kita sediakan khusus-khusus untuk pentadbir yang akhirnya nanti kita harapkan manfaat itu akan sampai kepada anak-anak. Jadi tuan-tuan buat bercakap mengenai sedikit mengenai AI Classroom. Saya pun sebenarnya risau gambar saya tu. Macam terbensin loh. Mana Cikgu Firdaus? Cikgu Firdaus. Dia duduklah WhatsApp saya, pujuk saya datang, saya cakap saya ni pujuk tak boleh datang kan, kita dah tutup ikan macam-macam, tapi demi Perak lah saya datang juga. Saya ni sebenarnya bagi dia bercorak Cikgu Firdaus. Pukul 12 baru habis, lepas tu saya settlekan semua. Pukul 1 saya gerak, saya ni musafir lah hari ni.
Terus saya cakap dengan Abang Faizal tadi, saya dah sampai ke 4 ni, kena jaga berhenti mana-mana lah. Alhamdulillah sampai, walaupun lewat sikit, lewat tu sebenarnya sepatutnya saya sampai sini hingga pukul 3.58. Lewat sikit sebab tersesat sikit kan macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dan adik-adik semua, dalam musim-musim kita melaksanakan dasar pendidikan digital ini, banyak sebenarnya yang sedang kita rangka, yang telah pun kita laksanakan dan sedang kita tambah baik untuk kita pastikan apa yang sedang kita rancang, kita akan laksanakan itu betul-betul memenuhi hasrat pelaksanaan dasar pendidikan digital itu sendiri. Kenapa kita nampak? Orang akan tanya, kalau kita tengok dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial pun tuan-tuan, akan ada banyak saja not tuduhan, tetapi kata-kata yang mematahkan semangat kita. Kenapa buat itu, kenapa buat ini? Tuan-tuan, kalau kita tak sediakan anak-anak kita sekarang ni dan kita tak mula bergerak sekarang, saya yakin anak-anak kita nanti akan sentiasa tertinggal daripada kawan-kawan mereka di seluruh dunia. Saya sangat-sangat bersyukur sebenarnya pada zaman-zaman pandemik itu. Kalaulah pada waktu itu kita tak bermula dengan prop classroom, kita tak bermula dengan, kalau ada cikgu tiup di sini, kita mula dengan program-program kita laksanakan, anak-anak kita tak belajar. Tak akan ada bahan yang boleh sampai kepada anak-anak kita. Pertama-tama, kalau saya boleh kongsikan lah, rakan-rakan saya dekat PSTP pada zaman pandemik itu, mereka bawa tilam, periuk nasi, duduk dan tidur di pejabat sebab mereka tak boleh bergerak kan. Itulah antara pengorbanan yang kadang-kadang anak-anak kita, rakan-rakan kita tak nampak. Tapi itulah pengorbanan di peringkat mereka yang itu kita terpaksa laksanakan untuk membolehkan bahan-bahan itu sampai kepada anak-anak kita. Jadi kata-kata sampai itu, dia tak boleh sampai kita campak begitu saja. Dia perlukan teknologi. Di sinilah datangnya kepentingan teknologi yang alhamdulillah kerajaan KPN telah pun bersedia lebih awal. Kalau saya tak boleh bayangkan pada waktu itu kalau kita mulakan dengan usaha yang orang kata accelerate teknologi pada waktu itu. Dan alhamdulillah kita belajar daripada pengalaman itu dan selepas daripada pandemik itu tuan-tuan kita memang bergerak lantas. Kita tak tahu ke belakang lagi dah. 2023 kita lancarkan dasar pendidikan digital dan alhamdulillah selepas 2 tahun pelaksanaannya saya nampak peningkatan yang sangat besar. Pada 2023 saya dah masukkan sendiri cabaran untuk memastikan minimal 1 juta murid-murid kita mendapat bingkil latihan peningkatan kompetensi berkaitan dengan penggunaan teknologi dan digital. Saya bermula dengan 1 juta. 2024 kita dah mencapai 2 juta, jauh melebihi sasaran, jauh. Dan saya yakin dengan apa yang sedang kita laksanakan termasuklah program pada hari ini tuan, saya yakin kita boleh simply achieve 3 million student out of 5 million. Dan terima kasih juga sebenarnya kepada rakan-rakan daripada spesialis rakan strategi kita, rakan-rakan daripada SSTP, rakan-rakan dari USTP. Encik Nohan tahulah cara saya kerja macam mana. Saya nak kira Encik Nohan ni saya buku, kalau saya nak makan, saya makan saja. Tadi pun saya dah mengaku dengan Encik Nohan kan. Tuan-tuan, bila saya kata mengaku tu bukanlah saya marah macam gila tak ada. Saya bagi contoh begini lah. Tuan-tuan, kita ada peruntukan untuk dasar pendidikan digital ini yang alhamdulillah kerajaan tak okey. Jadi saya kata tak okey itu peruntukan itu ada. Peruntukan untuk beli peralatan, peruntukan untuk melaksanakan program. Even program pada hari ini pun tuan, kita turunkan peruntukan untuk kita laksanakan program ini. Peruntukan dah ada, rakan strategi dah tersedia, tinggal laksana saja. Itu yang kalau tak laksana yang ada lama sikit tu, yang kadang saya mengaku tu yang jalan kan. Saya nak pastikan bahawa yang paling penting lah tuan-tuan, sampai ke anak-anak kita ni. Kita buat semua ni bukan untuk kita punya kalau bahasa Inggerisnya macam saya cakap itu kan tadi for our own personal glory, bukan. Saya tak kata saya sanggup datang jauh, saya nak tunjuk muka saya, tahu. Saya nak bagi semangat ni pada anak-anak kita ni bahawa saya daripada Kuala Lumpur ni, makcik ni datang daripada Kuala Lumpur adik-adik untuk memastikan bahawa adik-adik ni semua suka belajar, pastikan apa yang kamu dapat hari ini sama dengan rakan-rakan kamu yang dapat daripada Finland ke, daripada Australia, daripada. And you know what? Di peringkat Asia Tenggara ini, Malaysia adalah negara yang paling terhadapan.
di peringkat pendidikan dalam hal-hal berkaitan pendidikan digital. Kita terkena apa? KSU baru bercakap dengan saya suatu program di WTC baru ni, suatu di Kazakhstan. Negara-negara lain cemburu dengan apa yang kita ada. And you know what? Apa yang mereka sangat cemburu? Thanks for Anthony dan juga rakan kita pada Biosonic. Mereka cemburu kerana Malaysia mempunyai hubungan yang sangat-sangat rapat dengan rakan-rakan strategi, rakan-rakan global. Terima kasih kepada Division Diri Sendiri dan Siti dan Dr. Masyarakat lain. Dan di peringkat saya yang menguruskan hal-hal ini, Anthony, kalau ada apa yang kurang di peringkat kami, maklumkan supaya saya tak nak nanti kerjasama kita ini jadi longgar dan tak mencapai apa yang kita hasratkan. Adik-adik dan tuan-tuan dan puan, semalam pun saya ni sebenarnya malam tadi tak tidur ni. Saya sempat tidur dalam kereta je tadi kejap. Kerjasama kita dengan ITBN, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Cik Muhammad pun saya bagi orang semalam saya dengar syarat. Begitu beruntungnya kita ni adik-adik anak-anak, banyak syarikat kat luar sana dunia nak bekerjasama dengan kita. Kita dapat peruntukan, saya tak boleh sebut, saya cakap beberapa juta untuk letakkan buku-buku di pusat sumber kita untuk meningkatkan, membangunkan koleksi di pusat sumber. Dan insyaAllah nanti tuan akan ada buku sampai insyaAllah pada minggu pertama Disember nanti untuk anak-anak kita. Again, adik-adik, adik-adik lah ya. Apa yang pakcik-pakcik ini usahakan ialah untuk adik-adik. Pertama ialah belajar. Yang kedua ialah dah belajar, jangan simpan. Dah belajar, tulis. Hari ini kamu belajar satu hari di sini. Balik nanti, ajar pula adik, abang yang tak ada kesempatan datang dari sini. Semalam saya berada di Karangrab. Saya bawa 300 murid sekitar Syahla. Ada yang merayu-rayu nak join program tersebut. Terutamanya murid sekolah rendah kan, sekarang ini dah biasa. Minggu depan akan ada program yang sama macam ini juga tuan, di SK Kampung Binjai. Di Perlis malam, sekolah anak-anak nelayan. Yang minta maaf saya sebut capaian mereka kepada peranti teknologi itu sedikit terhad, tapi kita bawakan ini kepada anak-anak kita supaya jurang-jurang itu dapat kita rapatkan dan supaya semua anak-anak kita ni tak kira lokasi, tak kira bangsa, tak kira apa pun mereka dapat pendedahan dan juga capaian kepada peluang. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan di sini ialah satu yang paling penting sekali ialah teknologi ke, peranti ke, dia bukan tuan kepada kita. Alat, aplikasi, program ini ialah something yang untuk membantu kita ya, adik-adik, untuk bantu kita. Janganlah nanti balik cikgu bagi kerja rumah terus tak dekat ChatGPT. Kamu hanya akan belajar prompting saja. Kamu tak belajar berkaitan dengan matematik, kamu tak belajar bagaimana nak merumus karangan. Dan saya sebenarnya teguran ini bagi orang cubit penegaran bagi terasa juga ya. Ini pun saya sebenarnya dah cek juga ni. Jangan terlalu bergantung kepada AI saja ya. Ingat satu, AI ini untuk membantu kita, memudahkan kerja kita. Saya dapat tengok satu video dekat TikTok. Satu profesor dia pun mengamuk, hampaskan kertas semua sebahang. Budak-budak dia tak nak belajar dah, semuanya ada AI. Apa yang kita tak boleh dapat dekat AI sekarang? Semua ada. Kan? Soalan matematik yang pelik-pelik pun, buatlah kat situ. Semuanya dia akan bantu jawab. Tapi, adakah kita belajar? Kita tak belajar. Yang ada again, teknologi dan pendidikan pendidikan ini adalah untuk membantu memudahkan kita pengurusan di peringkat pentadbiran, PDP, pengajaran di peringkat cikgu dan juga pembelajaran di peringkat anak-anak kita. Dan yang paling penting sekali adalah dari semua yang saya cakap ini, especially kepada anak-anak saya ini. Adik-adik, the moment kamu masuk saja dalam dunia maya ini, kamu dah tak ada sekatan. Tidak ada ibu bapa, tidak ada cikgu, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada pakcik yang akan halang kamu. Dunia itu sangat-sangat terbuka luas untuk kamu meneroka apa saja. Siapa yang boleh menghalang kamu? Kamu. Diri kamu sendiri. Jadi sebab itu, adik-adik dan saya mohon juga kita sama daripada guru-guru dan juga especially rakan-rakan daripada SSTP, USTP,
apa-apa sahaja program berkaitan dengan teknologi dan pendidikan ini, jangan lupa selitkan sedikit berkaitan dengan etika teknologi dan juga digital. Etika bagaimana kita nak melayari internet ini, pastikan mereka dapat itu. Di peringkat KPM kita sedang sediakan macam-macam. Kita ada sediakan etika cyber nasional bersama cyber security. Kita ada program internet selamat bersama MCMC. Tunjukkan saya lah. Apa yang saya nak anak saya jadi, itulah yang saya nak anak-anak saya di sini pun jadi. Kalau saya nak anak saya boleh melayari internet dengan selamat, begitu jugalah harapan saya kepada anak-anak saya di sini. Terutamanya ni kepada adik-adik sekolah menengah ni. Kepada katakan adik-adik sekolah menengah ni. Dia dalam kepala dia tu dah mula macam-macam kan. Dah mula nak mendekat remaja bagi kita orang. Itu belum kawan cucuk lagi, kawan saya cucuk. Janganlah sampai jadi kes yang macam-macam dekat bahasa Nabi. Saya tak payah sebut, tapi kita tahu lah kes yang macam-macam. Dia pusing-pusing pun datang daripada internet. Anak saya tunjukkan satu screenshot kawan dia share baru ni. Ada satu pertandingan di sekolah rendah sekarang ini di mana dia ada satu challenge, I dare you. I dare you tu dia dapat daripada internet ni. Tidur daripada sekolah dulu. I dare you. I dare you tarik kursi kawan tu. I dare you cium kawan lelaki. I dare you kawan cium kawan perempuan. Kalau tak buat, tak tahu. So adik-adik yang sekolah rendah ni jangan terikut-ikut dengan challenge-challenge yang kita maaf saya boleh kata tadi, challenge-challenge yang bodoh. Dapat saya tak masuk ke dekat tadi, challenge-challenge yang bodoh. Jangan buat macam itu. Saya dah cover apa itu kepentingan dasar pendidikan digital itu. Tuan-tuan, dasar pendidikan digital itu kita laksanakan untuk kita lihat apa yang kita nak laksanakan sehingga 2030 dan beyond. Yang kami rasakan pada waktu itu kita dah cuit hampir keseluruhan ekosistem pendidikan. Teras satu ni cuit anak-anak kita, teras dua kita cuit cikgu-cikgu kita, teras tiga kita cuit kita punya pentadbir, teras empat kita sediakan ni peranti dan juga kita sediakan sistem, teras lima kita sediakan bahan. Itu bahan kita bercakap mengenai Eduflix, kita bercakap mengenai bukan Eduflix, Deliverflix, kita bercakap mengenai buku teks yang akan datang nanti insya-Allah akan ada bahan-bahan interaktif di dalamnya. Kita bercakap mengenai bahan-bahan sumber TV PSS. Kemudian yang teras 6, thank you again Anthony dan juga rakan kita daripada Viewsonic. So ekosistem kita dalam dasar pendidikan digital itu insya-Allah pada waktu itu lengkap. Tapi adakah kita nak berhenti? No. Di KPM kita tak berhenti. Kita akan sentiasa tengok apa lagi kita boleh buat. AI Power Classroom, tengoklah dalam dasar pendidikan digital itu tak ada. Tapi kita sentiasa bergerak dengan perkembangan teknologi dan kita buat. Dan kita bergerak itu dengan pantas. Tuan-tuan dan puan, saya diberikan masa 2 minggu saja oleh KSU pada waktu itu. Cik Mota, saya nak tengok satu model AI Power Classroom di Malaysia ini. Ada peruntukan ke? Sekolah mana, kat mana, dengan siapa saya nak buat? Seminggu sebelum hari guru, cabaran itu datang ke BNCP dan dia dah tengok seminggu selepas hari guru. Macam mana tu? Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya sentiasa yakin begini lah. Nak seribu budaya, tak nak seribu budaya. Saya cari mana-mana rakan strategi yang ada pada itu. Menteri mungkin kenal Faisal lah. Saya gerakkan di salah satu sekolah di Putrajaya. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu siap. Dan sekolah-sekolah ini termasuk sekolah tuan dan tuan, kita akan bawa ke sana sini sebab sekolah ini adalah sekolah rintis AI Power Classroom yang insya-Allah nanti akan menjadi katalis pada sekolah-sekolah lain juga. Kita ada ASEAN Summit untuk AI, ASEAN Summit. Saya bawa sekolah ini. PMX tengok, rakan-rakan daripada negara-negara ASEAN tengok, kan mereka puji. Dia pun tak sangka bahawa Malaysia boleh buat program yang sebegini. So I challenge you daripada Viewsonic untuk jadikan sekolah ini juga sebagai sekolah yang orang, kalau ada anak-anak kita di keluar pada kita 3 tahun akan datang nanti dia kata perancat sekolah macam lain macam sekolah lagi. Challenge you sir. And you also Anthony, jujur kita tahu. Saya nak rumuskan beginilah. Untuk program AI Power Classroom ini, saya nak ucapkan terima kasih sama-sama. Kerana hasilnya menunjukkan ada sekolah ini daripada 10,300 sekolah hanya ada 26
26 sekolah saja yang terpilih setakat ini. Satu daripada 26 yang kita datang pada dari tahniah. Terima kasih tahniah dan dan ada sebab juga kenapa kita pilih itu. Sebagai besarnya dia bertanya cikgu orang juga ni. Saya kira boleh tak boleh tepukan kepada SSTP dan juga CVP. Dia orang ni campak apa pun jadi, sebab tu saya insyaAllah saya tak berfikir kalau nak bagi peruntukan kepada Perak ini insyaAllah. Jadi harapan saya bagi pihak KPM, bagi pihak PSCP, saya ucapkan dan saya doakan semoga apa yang sedang kita laksanakan ini akan dapat berterusan dan insyaAllah kita boleh capai segala apa yang kita impikan nanti. Dan saya harap sangat-sangat dari nanti adik-adik saya boleh datang sebelum ke sini, mungkin masa tu dah bawa cucu dan sebagainya, saya nampak sekolah ini sudah boleh jadi satu sekolah yang boleh katakan inilah sekolah AI Powered Classroom yang sepatutnya menjadi model di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan, mohon suara berdiri di